Buletin Didik 24 April bersama saya Khairi Hazong Muhammad Hasri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan pertimbangkan penekanan terhadap program 3K iaitu kebersihan, keselamatan dan kesihatan sepanjang negara berada dalam fasa peralihan ke endemik. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Datuk Dr. Mahang Sun berkata, mesyuarat jawatankuasa program 3K akan diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun berbanding sekali setahun sebelum ini. Menurut Datuk Dr. Mah yang juga pengerusi jawatankuasa program 3K, selain pembabitan KPM, jawatankuasa itu juga turut disertai wakil daripada Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Bomba dan agensi kerajaan lain yang berkaitan. Objektif jawatankuasa itu ialah memastikan sekolah-sekolah dalam keadaan bersih di samping meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan murid. Bukan saja penekanan terhadap pencapaian akademik walaupun sangat penting, tetapi jangan lupa juga kepada aspek yang lain. Kemenjadian murid itu pemasuk dari semua aspek, kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Khususnya keselamatan sekolah, bukan saja kita mendidik anak murid kita untuk menjaga keselamatan mereka, tetapi waktu yang sama mengetahui risiko kepada orang lain. Tambah Datuk Dr. Mah, semua ahli dalam jawatankuasa akan bekerjasama menganjurkan pelbagai program dan aktiviti yang menjurus kepada kepentingan 3K. Antara program yang telah dijalankan oleh jawatankuasa itu ialah kempen kesedaran minum air kosong, kempen mengurangkan obesiti dan juga kempen hidup gembira. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin meluangkan masa berbuka puasa bersama pelajar Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak SBPI Kuala Lumpur. Majlis itu juga bertujuan mendekati pelajar sekolah yang merantau untuk menuntut ilmu. Dalam perkongsian Datuk Dr. Razzie di Facebook rasminya, beliau turut menyelami pengalaman mereka di sekolah berasrama dan memberi motivasi. Kata beliau, antara tunjang kepada penerimaan ilmu yang akan sentiasa lekat di jiwa adalah keikhlasan dalam menuntut ilmu. Tambahnya lagi, ilmu akan membentuk seorang insan yang mampu bersaing di mana saja di atas muka bumi ini. Selain berbuka puasa bersama pelajar dan warga sekolah, Datuk Dr. Razzie turut mengimamkan solat. Pertemuan bersama pelajar itu diharap dapat memberi semangat untuk mereka sentiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti bercadang memperkenalkan industri dan teknologi drone dalam silibus pendidikan sains, teknologi kejuruteraan dan matematik STEM. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata perbincangan bersama Kementerian Pendidikan KPM akan diadakan dalam usaha kerajaan memperkemaskan silibus serta menarik minat ramai terhadap subjek STEM. Menurut Datuk Seri Dr. Adham, KPM akan membentangkan memorandum Jemaah Menteri dalam masa terdekat sebagai usaha memperkemas silibus STEM di peringkat sekolah. Beliau yakin langkah membawa industri dan teknologi drone dalam silibus pendidikan STEM akan melahirkan lebih ramai pelapis dan penggiat industri itu pada masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program tanggungjawab korporat sosial CSR di Kota Tinggi Johor hari ini. 2 set drone sumbangan sebuah syarikat teknologi drone diberikan kepada 3 sekolah angkat untuk program berkenaan selain turut melancarkan modul pengenalan teknologi drone. Dalam lawatan Kementerian Pengajian Tinggi KPT sempena program KPT Prihatin Keluarga Malaysia di Batu Pahat, Johor, Menterinya Datuk Seri Noraini Ahmad meluangkan masa berbuka puasa bersama 220 orang mahasiswa Universiti Awam. Turut hadir Naib Chancellor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Pada majlis itu, Datuk Seri Noraini berkesempatan mendengar pandangan serta luahan pelajar yang tinggal di sekitar Parit Sulong dan Johor. Selain beramah mesra bersama pelajar terbabit, Datuk Seri Noraini turut memberikan sumbangan duit raya. Ruangan santai bilik asrama diubah persis ruang tamu kondominium mewah. Langkah itu dibuat bagi mewujudkan suasana seperti berada di rumah walaupun hakikatnya mereka menetap di asrama dan berjauhan dengan keluarga. Bagi adik-adik yang pernah menetap di asrama, pastinya ruangan santai yang biasa dipanggil prep room adalah sesuatu yang sinonim. Kolej Kediaman Pelajar Kolej Vocational Gombak tampil dengan inisiatif memberi nafas baru kepada ruangan itu yang diberi nama Anjung Santai. Sebenarnya kita sekarang ni dalam usaha untuk meremajakan pelajar asrama kan. Jadi pelajar ni bukan setakat duduk asrama, orang kata
kan lama mereka PKP kan, keluar masuk. Jadi kita nak bagi mereka seronok berada di asrama. Kadang-kadang bila mereka dah lama kat rumah kan, masa asrama tu jadi masalah lain kan. So kita buat satu bilik untuk mereka, orang kata macam terasa macam berada di rumah jugalah. Projek ini bermula sekitar Mac lalu. Kira-kira 30 orang pelajar terbabit. Antaranya termasuk untuk kerja mengecat, pengubahsuaian perabot dan dekorasi. Cabaran dari segi itulah bila kita laksanakan dalam bulan puasa, kekangan masa lah bila pelajar waktu belajar dia sehingga jam 3 petang. Jadi mungkin kita akan curi sedikit masa selepas mereka moreh, selepas tarawih dan moreh. Ketika itulah kita pinjam masa mereka sikit untuk menyiapkan bilik ini. Bilik ini dinaik taraf supaya kelihatan lebih moden dan mirip kepada ruang tamu di rumah. Suasana rumah yang diinspirasikan ini sekurang-kurangnya dapat mengubati kerinduan pelajar kepada keluarga. Dia berkaitan dengan apabila kita nak buat projek meremajakan asrama, kita memilih konsep moden lah, untuk bagi dia lebih berbeza lah, lebih kondusif dan nampak lebih elegan lah daripada sebelum ni. Anjung santai ini dijadikan projek rintis kepada ruangan lain seperti Anjung Bitara yang menjadi ruang untuk latihan tarian, teater dan lain-lain aktiviti. Ini secara tidak langsung dapat menenangkan minda pelajar dalam menimba ilmu. Kembali di Buletin Didik. Dalam usaha mengisi masa lapang, golongan belia sekaligus meningkatkan kemahiran keusahawanan mereka. Pusat Jenius Remaja menganjurkan projek jualan hamper dan kuih raya di bawah kelas kek dan pastri. Program bertujuan menyemarakkan semangat berniaga dalam kalangan remaja daripada keluarga B40 di sekitar ibu negara. Program ini hanya mengambil peserta remaja daripada usia 13 hingga 19 tahun. Menurut penolong pegawai tadbir program Jenius Remaja Nur Huda Najwa Abdul Hadi, tahun ini merupakan tahun ke-6 projek ini dijalankan. Terdapat 6 produk atau biskut raya dijual, antaranya keripik bawang. Kami buat projek ni yang mana memang 100% cookies ni dihasilkan oleh mereka sendiri dengan bimbingan tenaga pengajar. So dekat situ kita boleh mencungkil bakat mereka lah dalam bidang yang telah mereka pelajari selama, ada yang dah belajar 5 tahun, 6 tahun dan 3 tahun dengan kelas kemahiran Jenius Remaja. Hasil jualan akan diberikan semula kepada peserta terbabit sebagai upah. Nurul Natasha Abu Bakar antara peserta yang sudah menyertai projek ini sejak diperkenalkan pada tahun pertama lagi. Dulu saya tak tahu langsung buat kek, buat biskut, buat pastry. So sekarang ni nak kata tak tahu tu tak adalah. Cuma tahulah macam mana kalau nak buat sebiji kek tu pun menjadi. Okay, setiap tahun dia berbeza lah. Contoh kuih raya dia lain. Apa tu, setiap kuih raya tu kita boleh lah belajar macam mana cara buat. And kalau contohnya kita kat sini kita nak buat juga, and then kita boleh buat sampingan juga macam untuk cari income sendiri dekat rumah ke. Memasang niat ingin membuka kedai kek sendiri, Nurul Natasha turut menasihati golongan belia untuk melibatkan diri dengan projek atau kelas kemahiran sebegini. Ia bukan sahaja dapat meningkatkan atau menambah kemahiran diri, tetapi juga dapat menjana pendapatan sendiri. Ini pula cadangan waktu perjalanan balik kampung pada Aidilfitri ini. Mengikut Plus Malaysia Berhad Plus, pengguna dari Lembah Kelang yang akan pulang ke kampung yang jauh adalah dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya sebelum jam 10 pagi. Cadangan itu membabitkan pengguna yang akan ke destinasi seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak Utara dan Johor. Bagi mereka yang menuju ke lokasi yang lebih dekat atau ke negeri-negeri lain, dinasihatkan untuk memasuki lebuh raya selepas jam 1 tengah hari. Plus, dalam kenyataannya berharap cadangan itu akan membantu pengguna merancang perjalanan mereka. Pada masa sama dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas. Tambah kenyataan itu lagi, cadangan berkenaan adalah bagi perjalanan jauh pada 29 April hingga 2 Mei ini. Bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang yang dijangka bermula pada 5 Mei hingga 9 Mei, pengguna dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya sebelum jam 9 pagi.
Menurut PLAS, cadangan berkenaan adalah berdasarkan pola perjalanan trafik daripada musim perayaan dan cuti panjang yang lalu. Untuk musim perayaan Aidilfitri ini, lebih daripada 2 juta kenderaan dijangka melakukan perjalanan sepanjang lebuh raya Utara Selatan. Ke arah masyarakat sentiasa cergas, tips berikut daripada Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz mungkin sesuai untuk diamalkan. YB, puasa pun jogging ke YB? Masa kena jogging, kita kena exercise. Nanti kalau tak muat kerja raya ni. Okey, tapi tak larat YB nak puasa. Boleh je, nanti saya bagi share 3 tip untuk jogging masa bulan puasa. Kena bersenam masa bulan puasa. Tip nombor 1, timing tu kena ngam. Kita boleh lari 30 minit sebelum kita buka puasa, ataupun kalau tak larat, kita boleh lari, boleh jogging lepas kita sembahyang tarawih. Tip yang kedua ialah mengenai intensity. Kalau kita biasa lari 1 jam, kita kurangkan ke 30 minit. Lepas tu kita build up, 30 minit, 40 minit, 40 minit. Dan sampailah kita boleh lari balik 1 jam. Tip yang ketiga ialah mengenai hydration atau hydrasi. Bila kita buka puasa ataupun sahur, kita minum lebih banyak. Jadi senang sikit nak senam sebelum buka ataupun lepas tarawih. Okey, sekarang dah ada tip, kita boleh start jogging masa bulan puasa ni sebelum raya, dan saya nak wish all of you selamat berjogging. Dan kalau ada komen-komen lain, sila tinggalkan di ruangan comment section saya. Terima kasih, selamat berjogging. 667,069 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun atau 18.8% daripada populasi itu di negara ini telah melengkapkan vaksinasi mereka di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS setakat semalam. 1,477,888 kanak-kanak dalam kumpulan sama atau 41.6% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Berdasarkan laman web COVID Now, remaja 12 hingga 17 tahun pula merekodkan 2,855,265 individu atau 92.7% telah lengkap divaksin. 2,985,091 atau 95.9% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Untuk populasi dewasa pula, 16,06,894 individu atau 68% telah menerima dos penggalak. 22,963,872 atau 97.6% pula telah melengkapkan dos kedua, manakala 23,240,846 telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Memandu kereta tanpa nombor pendaftaran kenderaan atau nombor plat kini semakin ketara di Emirat Arab Bersatu. Bermula dari peringkat kempen, langkah itu pantas mencetuskan buah mulut penduduk tempatan. Mereka boleh yakin apabila dimaklumkan bahawa ia adalah sebagai langkah mendapatkan dana bagi membantu penduduk kebuluran di seluruh dunia. Mengikut sasaran awal, sebanyak 1 bilion hidangan akan dikumpulkan melalui kaedah itu. Ia membabitkan keluarga miskin di seluruh Asia Barat, Afrika dan Asia Selatan. Setakat ini sebanyak 560 nombor plat kenderaan berjaya dilelong. Ia membabitkan jualan sebanyak 44.6 juta dolar Amerika. Jumlah paling tinggi diperolehi menerusi jualan nombor plat AA8 Dubai pada harga 9.5 juta dolar Amerika. Kenaikan kos sara hidup di United Kingdom menjadi punca pemilik mengabaikan atau lebih tepat membuang terus binatang belaan mereka. Menurut Badan Kebajikan Binatang yang berpangkalan di Midlands, jumlah binatang belaan yang dibuang dan diterima pihaknya meningkat 53% berbanding tempoh sama tahun lalu. Semua pusat-pusat kebajikan binatang mendakwa tapak jagaan mereka sudah penuh.
Kajian daripada Sky News pula mendapati pemilik terpaksa membuang binatang belaan mereka kerana mereka sudah tidak mampu lagi menanggung kos yang dikaitkan dengan binatang belaan. Yang paling menyentuh perasaan apabila beberapa pemilik asal anjing belaan itu misalnya masih datang melawat untuk memberi bekas binatang belaan mereka makan. Menurut penjaga pusat kebajikan haiwan itu, kos paling tinggi adalah apabila binatang itu memerlukan rawatan khas kerana masalah kesihatan. Perpustakaan Kebangsaan Sepanyol menyambut ulang tahun ke-550 cetakan akhbarnya dengan mengadakan satu pameran khas. Pameran dikenali sebagai Incunabula sesuai dengan sifat asal buku itu atau dalam bahasa Latin dipanggil sebagai In the Cradle. Ia juga sebagai merujuk kepada cetakan pertama pada buku untuk akhbar di Sepanyol. Sesuai dengan namanya, tumpuan utama pameran ialah beberapa buah buku yang dicetak pada tahun 1472. Buku dalam bahasa Sepanyol dan yang pertama dicetak di Sepanyol itu bertajuk El Sinodal of Aguila Fuente. Incunabula kebiasaannya merujuk kepada tempoh pertengahan kurun ke-13 hingga tahun 1500. Uniknya, buku itu bukan kepunyaan Perpustakaan Negara Sepanyol. Sebaliknya, ia dipinjamkan dari Gereja Segovia, tempat ia selalu disimpan. Penemuan seekor sotong gergasi sepanjang 3 meter yang masih hidup di pesisir pantai Jepun mengejutkan penduduk tempatan. Haiwan itu ditemui terdampar di pantai Ugu, Obama, Jepun. Pegawai Perbandaran Obama menyifatkan penemuan ini sebagai peristiwa luar biasa, membabitkan sotong gergasi yang dihanyutkan hidup-hidup. Malah penemuan sotong gergasi tidak pernah dirakam sejak tahun 2002. Sotong gergasi itu kemudian ditempatkan di Aquarium Echizen Matsushima Sakai, wilayah Fukui. Haiwan itu dilaporkan boleh membesar sehingga mencecah 13 meter panjang. Pernah dengar tentang prinsip keabadian tenaga? Di sini bersama saya ada satu bahan pameran yang dapat membantu menjelaskan perkara tersebut. Dia dipanggil biosfera. Di dalam biosfera ini, kita ada udara, ada air dan juga ada tanah. Dan kita juga ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini memainkan peranan yang penting kerana tumbuh-tumbuhan ini akan menurunkan tenaga daripada cahaya yang kita dapat pada makanan. Oleh itu, tumbuhan ini dapat terus hidup. Tumbuhan ini juga pula akan menjadi makanan kepada haiwan-haiwan yang memakannya dan seterusnya. Sistem ini akan berterusan dan akan berkitar di dalam ini seperti mana bumi kita. Masih di Buletin Didik, Sukan. Sasaran 31 pingat emas yang diletakkan Kementerian Belia dan Sukan kepada kontingen negara pada Tamasya Sukan SEA Vietnam Mei ini dianggap munasabah dan realistik. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, penetapan angka itu dibuat berdasarkan penilaian prestasi atlet pelbagai negara yang mengambil bahagian. Saya kira sasaran ini buat dengan realistik. Walaupun saya sendiri seperti orang ramai berharap kita dapat lebih daripada 31. Kita tak boleh sasar 31, dapat 31 tidur malam. Dinner, tak boleh. Kita perlu usaha daripada sekarang untuk dapat lebih daripada apa yang kita sasarkan. Untuk bandingan, Malaysia mengumpul 56 pingat emas, 57 perak dan 71 pingat gangsa pada Sukan SEA 2019 di Filipina. Bola sepak Liga Malaysia, Liga Super. Seri Pahang mencatat kemenangan pertama daripada 4 perlawanan apabila menundukkan Penang 3-1. Pahang 1-0 mendahului selepas percubaan Nur Azam Aziz dari luar kotak penalti gagal ditampan kemas penjaga gol Penang. Saingan kembali sengit, giliran Sukri Hamid menghasilkan gol penyamaan Pahang pada penghujung babak pertama. Pahang enggan berputus asa. Minit ke-65 hasil tandukan oleh David Rowley. Pahang kembali mengungguli. 8 minit kemudian benteng Penang bolos lagi. Kali ini menerusi gol oleh Sean Ganelli. Menang 3-1, Pahang naik tangga ke-9 Liga. Penang kekal di tangga tercorot.
PJ City menjadi tuan rumah kepada Sarawak. Kesilapan pertahanan PJ menjatuhkan Francis Kon menyebabkan Sarawak diberikan sepakan penalti. PJ bernasib baik apabila sepakan penalti Boris Kok diselamatkan penjaga golnya Kalamullah Al-Hafiz. Seminit kemudian Boris Kok sudah pun menebus kesilapannya dengan menanduk masuk gol pertama perlawanan. Separuh masa kedua, kali ini dengan tandukan lantun oleh Francis Kon, Sarawak melebarkan penguasaan. Berpunca satu asakan dari sebelah kiri dan percubaan oleh Salamun Raj, PJ merapatkan kedudukan. Insiden ke atas Kalai Harasan Lechumanan kembali menghampakan PJ. Disusuli gol menerusi sepakan penalti oleh Francis Kon. Sarawak kembali melebarkan penguasaan kepada beza 2 gol. PJ City 1, Sarawak 3. Festival Layang-Layang Antarabangsa ke-35 di Biak-Sur-Mer, Perancis mengakhiri Buletin Didik. Saya Kadir Azam Muhammad Nasri. Assalamualaikum dan salam hormat.